Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita berjumpa lagi untuk kelas Sistem Kebajikan Malaysia. Pada kali ini, kita akan belajar mengenai proses kebajikan sosial, penyampaian dan penerimaan. Okey, penyampaian dan penerimaan. Dasar sosial yang siap dibentuk akan diimplementasikan kepada kumpulan sasarnya. Proses implementasi sesebuah dasar, what happened between the establishment of policy and its impact of the world of action. Proses ini amat bergantung pada prinsip, mematuhi peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan dasar. Okey. Prinsip ini penting kerana ianya adalah garis panduan untuk pemerintah dan rakyat. Peraturan dan undang-undang medium oleh rakyat untuk menjangka impak yang bakal dialami daripada setiap tindakan oleh kerajaan. Ada 4 aspek yang perlu dipatuhi oleh pemerintah dan rakyat dalam proses pengimplementasian. Pertama, semua tindakan yang dilakukan dan diambil berkaitan dengan dasar mesti dilakukan mengikut peraturan dan undang-undang yang sedia ada. Kedua, kerajaan harus bertindak mengikut bidang kuasa yang telah diluluskan oleh undang-undang. Sebarang masalah yang timbul berkaitan dengan undang-undang dan peraturan yang ada haruslah diselesaikan oleh badan kehakiman yang bebas. Keempat, peraturan dan undang-undang yang dibina untuk sesebuah dasar haruslah peka dan sensitif dengan keperluan kerajaan dan rakyat. Ada 3 pendekatan yang digunakan oleh pemerintah dalam penyampaian dan penerimaan. Pertama, pendekatan top-down approach, iaitu daripada pemerintah kepada rakyat. Kedua, bottom-up approach, iaitu di mana rakyat kepada pemerintah. Ketiga, pendekatan sintesis. Ketiga-tiga pendekatan ini melihat proses implementasi dasar a policy and action relationship, proses interaksi dan perundingan yang berlanjutan antara stakeholders bagi menjayakan tindakan. Okey. Pendekatan top-down approach, iaitu pendekatan pemerintah kepada rakyat. Okey, mengikut pendekatan ini, dasar merupakan hak mutlak pemerintah. Pemerintah adalah pelaksana dan ejen pembuat dasar. Negara sukar menghasilkan pentadbiran dan pengurusan dasar negara daripada input politik. Aktor dan agensi bertanggungjawab mengimplementasikan dasar. Kebiasaannya dipilih daripada kerajaan pemerintah. Kejayaan mengimplementasikan dasar tertakluk kepada pertama, kerjasama dan hubungan, kelancaran komunikasi dan koordinasi antara pelbagai organisasi dan jabatan pada peringkat kerajaan. Kedua, kawalan perubahan dan tahap konsensus. Ketiga, kemampuan peraturan dan undang-undang memandu dan mengawal implementasi dasar. Dan keempat, masa dan sumber yang cukup. Okey, seterusnya adalah pendekatan rakyat kepada pemerintah ataupun bottom-up approach. Okey, menurut pendekatan ini, kejayaan proses mengimplementasikan sesebuah dasar sosial tertakluk kepada pertama, pengaruh cara kerja dan keputusan birokrasi bawahan. Kedua, jaringan kerja antara organisasi tidak formal dan organisasi formal. Dan ketiga, tolak ansur dan perundingan antara organisasi tidak formal dan organisasi formal. Okey. Ketiga, pendekatan sintesis. Okey, pendekatan ini mengambil kira keempat-empat pandangan asas pendekatan top-down dan bottom-up approach, iaitu di mana proses implementasi sebagai suatu sistem pengurusan. Kedua, proses implementasi sebagai suatu proses birokrasi. Ketiga, proses implementasi sebagai suatu proses perkembangan pembangunan organisasi terlibat. Dan keempat, proses implementasi sebagai suatu proses perundingan konflik. Okey. Pendekatan sintesis lebih berkesan dilakukan sekiranya perkara berikut dilakukan. Pertama, menggunakan metodologi yang lebih inovatif di peringkat pusat ataupun bawahan. Kedua, menganalisis secara terperinci interaksi, komunikasi dan hubungan serta jaringan dasar setiap aktor yang terlibat.
Ketiga, keupayaan perancang atau klasifikasikan sebagai spesifik tipologi atau jenis dasar yang terlibat. Contohnya agihan, agihan semula dan lain-lain. Keempat, menggunakan pendekatan keruningan. Kelima, mengambil kira isu accountability, tanggungjawab kepercayaan yang menjadi norma masyarakat. Okey. Okey. Di Malaysia, terdapat dua jenis penyampaian dan perkhidmatan. Pertama, statutory base, iaitu perundangan di mana daripada federal government revenue, state government revenue, and daripada private ataupun individual base, iaitu di mana perkhidmatan ataupun kebajikan sosial yang disediakan oleh pihak swasta dan individu adalah daripada charity donation, iaitu di mana penderma. Kedua, corporate social responsibility, voluntary welfare organization and philanthropy, dan juga zakat dan juga wakaf. Okey, di sini saya akan terangkan satu-satu jenis-jenis penyampai perkhidmatan dan juga penerimaan perkhidmatan. Okey, mengikut teori pembahagian sosial oleh Titmus dan pendekatan pengeluar kebajikan oleh Abramovich, terdapat 7 jenis penyampaian kebajikan kepada masyarakat, di mana menurut Titmus terdapat 3 jenis kebajikan, iaitu kebajikan sosial awam, kebajikan fizikal dan kebajikan pekerja. Walau bagaimanapun, Abramovich tidak setuju dengan jenis-jenis penyampaian kebajikan yang dinyatakan oleh Titmus ini. Oleh itu, Abramovich memperkenalkan 4 lagi jenis penyampaian perkhidmatan dan juga penerima perkhidmatan kebajikan kepada masyarakat, di mana menurut Abramovich, sistem penyampaian perkhidmatan hendaklah terdiri daripada sistem kebajikan perundangan, sistem kebajikan persendirian, sistem kebajikan sektor ketiga dan juga sistem kebajikan oleh individu. Jadi, pergabungan antara teori dan juga pendekatan Titmus Abramovich, terdapat 7 jenis penyampaian kebajikan sosial kepada masyarakat. Okey. Pertama, saya akan jelaskanlah apakah jenis kebajikan sosial tersebut. Okey, pertama, kebajikan sosial awam. Kebajikan sosial awam ialah kebajikan yang disediakan, dibiayai dan disampaikan secara langsung oleh sektor kerajaan atau awam seperti kerajaan pusat, kerajaan tempatan, pihak berkuasa tempatan dan lain-lain agensi kerajaan ataupun awam. Okey, antara contoh perkhidmatan kebajikan sosial awam adalah bantuan sosial awam, bantuan kewangan, voucher tuition, skim pinjaman buku teks percuma, yuran sekolah percuma dan subsidi bantuan sosial. Okey. Kebajikan fiskal. Kebajikan fiskal adalah perkhidmatan sosial yang diagih dan dibiayai dan disampaikan kepada masyarakat melalui sistem cukai yang terdapat di dalam negara. Antara contoh perkhidmatan yang ditawarkan melalui sistem kebajikan fiskal adalah subsidi intensif, bayaran pindahan, bantuan berbentuk pemuliharaan pendapatan dan skim pengurangan cukai. Kebajikan pekerjaan. Kebajikan pekerjaan merupakan semua bentuk manfaat dan perkhidmatan sosial yang disediakan oleh pekerja oleh majikan sebagai tambahan gaji asas mereka. Menurut Alcock dan rakan-rakannya, kebajikan pekerja merujuk kepada manfaat dan perkhidmatan untuk pekerja yang disediakan oleh majikan sebagai tambahan kepada gaji atau upah asas yang mereka terima. Kebajikan juga merujuk kepada bentuk-bentuk manfaat pekerja yang disediakan oleh kesatuan-kesatuan sekerja dan pertubuhan-pertubuhan profesional pekerjaan. Antara contoh bantuan sosial dan perkhidmatan sosial yang disampaikan menerusi kebajikan pekerjaan adalah bantuan kewangan seperti pencen, bayaran sakit dan pendapatan tambahan seperti insurans kesihatan, allowance rumah, yuran pendidikan, perkhidmatan penjagaan peribadi, penjaga kesihatan, pendidikan dan program latihan dan pembangunan pekerja. Kebajikan perundangan.
Kebajikan perundangan merujuk kepada perkhidmatan kebajikan yang diagihkan semula melalui sistem mahkamah atau sistem perundangan negara. Kebiasaannya, ia dilakukan menerusi langkah-langkah legislatif, menerusi penggubalan undang-undang dan peraturan khusus berkaitan dengan sesebuah perkhidmatan. Kebajikan perundangan juga merakumi arahan yang dikeluarkan oleh sistem perundangan dan keadilan yang dikeluarkan oleh sistem perundangan dan keadilan yang terdapat dalam sesebuah negara terhadap pemberian perkhidmatan sosial tertentu kepada golongan sosial tertentu. Kebiasaannya, kebajikan perundangan wujud disebabkan arahan mahkamah. Contohnya, kerajaan menggubal dan melaksanakan undang-undang atau peraturan yang meminta firma dan industri menyediakan perkhidmatan khusus untuk masyarakat. Contohnya, mahkamah mengarahkan pihak berkuasa tempatan menerusi Akta Kerajaan Tempatan 1976 atau Akta 171 agar menyediakan akses perkhidmatan untuk golongan orang kurang upaya. Selain pada itu juga, kamu boleh membaca pasal Akta Kanak-Kanak 2001 di mana mahkamah mengarahkan pihak berkuasa tempatan untuk menyediakan institusi ataupun perlindungan sosial untuk kanak-kanak yang terdedah kepada masalah sosial ataupun kanak-kanak yang memerlukan perlindungan disebabkan kes-kes seperti eksploitasi, penderaan ataupun hamil luar nikah. Okey, kebajikan persendirian. Kebajikan persendirian merujuk kepada penyediaan perkhidmatan dan manfaat sosial oleh sektor persendirian atau swasta. Sektor yang menyediakan kebajikan persendirian lazimnya disediakan oleh industri, agensi atau syarikat perniagaan yang berasaskan keuntungan. Ianya berbeza daripada organisasi atau agensi awam yang dimiliki dan diuruskan oleh agensi awam. Kebajikan persendirian kebiasaannya diuruskan dan dimiliki oleh syarikat persendirian atau sekumpulan individu menerusi sistem pemilikan perkongsian bahagian. Oleh itu, semua aktiviti dan urusan kewangan sektor persendirian dijana sendiri oleh individu persendirian itu sendiri. Malah, penyampaian kebajikan sosial juga disampaikan oleh syarikat itu sendiri. Okey, kebajikan sektor ketiga. Sektor ketiga merupakan sektor perkhidmatan komuniti yang menjadi pembekal utama kepada sektor perkhidmatan komuniti yang menjadi pembekal utama kepada sektor penjagaan sosial tidak formal dan formal serta segala bentuk perkhidmatan komuniti seperti perkhidmatan perlindungan kanak-kanak, perkhidmatan juvenil, perkhidmatan kebajikan kanak-kanak, perkhidmatan belia dan keluarga, perkhidmatan untuk kaum wanita, perkhidmatan penempatan pekerjaan, perkhidmatan untuk golongan orang kurang upaya, perkhidmatan perumahan, perkhidmatan sokongan prasarana serta perkhidmatan krisis. Sektor ketiga merupakan pelengkap kepada pengeluar kebajikan dalam sistem kebajikan moden di kebanyakan negara industri. Sektor ketiga lazimnya sektor yang dirujuk sebagai sektor yang tidak berasaskan keuntungan bebas atau tidak terikat dengan birokrasi dan undang-undang. Okey, kebajikan oleh individu. Kebajikan oleh individu merakumi perkhidmatan sosial dan juga bantuan sosial dan bantuan kewangan daripada 4 sumber berikut. Pertama, kerja amal, derma, sedekah, wasiat. Malah wakaf juga merupakan salah satu daripada kebajikan oleh individu. Keempat-empat bentuk sumbangan ini lazimnya dibiayai secara peribadi oleh orang perseorangan, sesebuah keluarga ternama dan kaya ataupun oleh pertubuhan tertentu. Okey, terima kasih. Itu je. Selamat berjaya.